kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashab rizam syarah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Suraqallahul azim. Maksudnya kata limu yang Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita. Tuan Imam kita mana? Hilang. Tak dapat kesan. Tuan Imam tak ada? Tak ada. Oh, toilet. Okey. Tak lupa juga Tuan Milan. Tuan Milan ada? Bilan pun tak ada. Tuan Siak. Ada tak? Ada. Okey, Siak ada. Baik. Seterusnya sidang jamaah. Pengurusi pun tak ada. Ada hal kita. Ada kelas. Tentunya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat bahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita, perjumpaan kita malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Malam ni kuliah apa tu? Akidah akidah tauhid ataupun akidah. So insya-Allah kita sambung malam ni bab sifat apa? Sifat hayat. Ni ilmun. Apa makna ilmun? Tahu ataupun mengetahuilah. Tapi yang terjemahan paling sesuai ialah tahu. Kerana tahu ni dia termasuk dalam sifat sifat ma'ani. Kalau kita kata mengetahui, itu dah masuk dalam sifat ma'ani. Kalau kita kata tahu saja sesuai untuk sifat ma'ani. Kalau kita sebut mengetahui, itu lebih sesuai untuk sifat manawiyah. Kerana sifat manawiyah ini dia lebih kepada sifat af'al, sifat perbuatan. Sedangkan sifat tahu kan adalah termasuk dalam sifat wujudi ataupun subuti. Wujudi makna wujud, sedangkan subuti maknanya ialah tetap. Subuti ialah tetap. Tahu kenapa dia punya mic suara dia tu ada dengung-dengung kan? Siapa yang pakar ke? Cek lah apa masalah tu. Baik. Jadi insya-Allah kita lihat di muka surat 189. Betul tak? 189. Dengung-dengung masalah itu.
Hujan. Hujan. Tak nampak pula hujan tu. Ha? Ada punya mic tu, ada mic. Ada yang mendengar juga. Masalah tu kan. Dia suruh saya balik ke? Kita lihat ilmun. Ilmun maknanya tahu. Kalau sini dia kata ilmun artinya mengetahui lah. Tapi yang sesuai kita ilmun ni ialah tahu. Kerana tahu ni dia ada masuk dalam sifat ma'ani. Kalau kita kata mengetahui, dia dah masuk dalam perbuatan. Perbuatan, keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Sama lah seperti kudrat. Mana kudrat ialah berkuasa. Berkuasa. Kalau kita kata berkuasa, ni dah termasuk dalam sifat manawiyah. Sifat af'al ataupun perbuatan. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Sedangkan sifat ma'ani, kalau kudrat itu sesuai kita terjemahkan dengan berkuasa, yang bermakna sifat wujudi ataupun sifat subuti. Pakai ni lah. Okey. Dengar tak? Ni lagi canggih, insya-Allah. Kalau tak terongai ya, tak tahu. Baik. Ilmu artinya mengetahui, iaitu dengan makna nyata dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yang maujud ataupun makdum. Ilmu ialah mengetahui ataupun tahulah. Sesuai dengan makna tahu, iaitu dengan makna nyata, inkishaf dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yang maujud ataupun makdum. Maujud ialah satu benda yang boleh dilihat dan dipegang, rasa dan sebagainya, itu maujud. Makdum, benda yang tak ada lah. Tak ada. Kerana hakikat sesuatu ni dia ada 4. Hakikat sesuatu dia ada 4. Pertama, iaitulah maujud. Yang kedua, hal. Yang ketiga, amrun i'tibari. Dan yang keempat ialah makdum. Makdum ni bawah sekali. Makdum ni lebih boleh katakan kita tak wujud lah, benda yang tak ada. Maujud ni benda yang ada, yang boleh dilihat, rasa dan pegang. Okey. Hal ni duduk tengah-tengah. Hal duduk tengah-tengah di antara maujud dan juga makdum. Okey. Contohnya sifat wujud. Sifat wujud termasuk dalam kumpulan halun. Satu hal yang wajib. Bila sebut saya ada wujud, ialah satu hal yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, yang tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Itulah dikatakan sebagai halun. Jadi sifat wujud ialah termasuk dalam sifat halun. Kemudian sifat qidam, baqah, muhalafatu li ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wahdaniyat, termasuk dalam sifat amrun i'tibari, yang duduk kalau ikut ranking tadi kan. Pertama maujud. Okey, maujud mana ada. Okey, ataupun benda yang boleh dilihat. Pertama hal. Hal ni duduk antara benda boleh lihat dan benda boleh tak boleh lihat. Antara boleh lihat dengan benda tak boleh lihat, itu dikatakan sebagai halun. Seperti sifat wujud. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Tapi dalam bentuk halun. Wujud yang boleh kita tak boleh nak lihat. Tak boleh nak lihat pun. Tapi dia wujud. Tapi tak boleh dilihat. Kita boleh lihat bila? Besoklah akhirat. Kalau ditakdirkan kita termasuk di syurga, maka kita bolehlah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya. Okey. Kemudian yang ketiga, amrul i'tibari. Amrul i'tibari ini termasuklah seperti qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih wa daniyat. Ini termasuk dalam amrul i'tibari. Mana lagi amrul i'tibari? Qaunu ta'ala qadiran, qaunu ta'ala muridan, qaunu ta'ala hayyan, sami'an basiran mutakaliman. Ini termasuk dalam amrul i'tibari. Apa maksud amrul i'tibari?
Amrun i'tibari maksudnya wujud pada zihin tapi pada kharij tak ada. Tapi sungguh dia ada. Dia ada. Tapi pada zihin kita, pada kepala otak kita ni ada benda tu. Ada. Allah Ta'ala itu berkuasa, kan? Allah Ta'ala itu berkehendak, Allah Ta'ala itu mengetahui. Tapi kita tak boleh nak pegang, tak boleh nak rasa. Macam tu. Kita tak rasa, kan? Dia wujud. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kita masuk dalam amrul i'tibari. Mana lagi amrul i'tibari? Qaulu ta'ala qaridan, muridan, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Habis kudrat macam mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ini termasuk dalam sifat subuti. Sifat subuti ataupun sifat wujudi yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih sesuai dengan kita terjemahkan daripada sudut makna. Itu sifat ma'ani. Kita terjemahkan dengan sifat sudut makna. Baik. Jadi ilmun maknanya mengetahui ataupun tahu, iaitu dengan makna nyata dan terang. Terang meliputi tiada sesuatu, sama ada benda maujud ataupun benda makdum, benda ada ataupun benda tak ada. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kalau kita hanya tahu benda yang ada je, benda yang boleh nampak, boleh rasa, pegang, kan? Benda yang ada, yang tak angin, ada tak angin? Angin ada, kan? Kita boleh rasa tak? Boleh rasa. So maknanya termasuk dalam sifat ilmu lah. Kita tahu benda tak ada, walaupun tak boleh kita nak pegang pun. Macam tu. Kerana dia termasuk dalam sifat mawujud, wujud ada, tapi ada yang kita hanya boleh rasa. Macam tu lah. Macam tu. Kalau makdum, tak ada, benda yang tak ada. Tapi Allah Ta'ala tahu, sama ada benda makdum ke, benda mawujud ke, semua dalam Allah Ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan, sifat ilmu termasuk dalam sifat yang ada ta'aluk. Apa ta'aluk sifat ilmu? Inkishaf. Mana inkishaf? Mana terbuka, terang, nyata dan sebagainya. Habis kalau sifat kudrat termasuk dalam sifat ta'aluk apa? Kudrat termasuk dalam sifat ta'aluk taksir. Ta'aluk taksir. Iradat dalam ta'aluk tahsis, menentukan. Tahsis maknanya menentukan. Okey? Sedangkan ilmun dalam ta'aluk inkishaf, terbuka. Kemudian sama basar termasuk dalam sifat inkishaf juga. Tetapi terbuka ataupun terang dan nyata tak sama dengan inkishaf yang ada dengan sifat ilmu. Hayat ada ta'aluk tak? Hayat tak ada ta'aluk. Hayat tidak ada ta'aluk dengan sesuatu pun. Okey? Kalam ada ta'aluk tak? Ada ta'aluk. Ta'aluknya dilalah, penunjuk ataupun menunjukkan. Ta'aluk dilalah. Okey? Semana sifat ada ta'aluk ada 6 aja. Sifat ada ta'aluk termasuk dalam sifat mani tu. Hanya sifat mani aja sifat ada ta'aluk. Okey? Kecuali daripada 6 itu, daripada 7 tu, tolak 1 itulah sifat hayat. Hayat tidak ada ta'aluk. Apa mana ta'aluk? Ta'aluk ialah talabu sifat amrul zaid zat, menuntut sifat perkara yang lebih di atas zat. So mana kerja tambahan? Kerja tambahan kepada zat itulah kita katakan sifat ta'aluk. Ta'aluk belum sampai lagi Ustaz, dah belakang ta'aluk, tapi kita dah boleh ceritalah sikit tentang ta'aluk ni. Baik, kemudian kita tengok balik nyata ataupun inkishaf. Nyata tiada sesuatu pada ilmu Ta'ala, walaupun apa pun keadaan dia. Walaupun pun keadaannya, semuanya nyata bagi Allah Ta'ala. Okay? Kalau kita, satu benda yang kita boleh tahu tu, kalau kita ada pengetahuan terhadapnya. Kalau tak ada pengetahuan terhadapnya, tak boleh kita tahu. Kan? Ataupun ada orang ajar pada kita, baru kita tahu. Orang tak ajar, kita tahu tak? Tak tahu pun. Tapi ada juga sesuatu ilmu itu yang kita tahu tanpa diajar. Mana Allah Ta'ala bagi ilham pada kita. Allah Ta'ala bagi ilham pada kita, macam mana kita nak selesaikan sesuatu perkara tadi. Walaupun sebelum ni tak ada siapa pun yang ajar pada kita. Mana ilham semula jadilah Allah Ta'ala bagi kita, kan. Itu dikatakan sebagai ilham, ilmu ilham fitri. Ilham semula jadi, fitrah Allah Ta'ala pada kita.
Sama juga seperti macam bayi kan. Bayi dia ada satu ilmu namanya ilmu ilhamul fitri. Ilham semula jadi pada dia. Kalau dia lapar maka dia menangis. Kalau dia haus dia menangis. Kan? Dia kena, dia punya buntut itu kena somut, gigit dia somut. Nangis tak dia? Nangis. Apa tujuan nangis tadi? Bagi syarat pada ibu dia supaya tengoklah dia kan. Apa kena menangis ni kan? Lapar ke, kena somut ke, gigit dia tungau ke kan, dan sebagainya. Pernah dengar tungau tak? Siapa tak kena tungau tuan-tuan? Kau tak kena tungau, bukan orang nombor 9 lah tu. Tungau tu kan? Tungau tu boleh kecil lah. Kecil lah, halus sangat bendanya. Tapi kalau dah tu kan, tuan duduk pun tak sedap lah. Merisau sana, merisau sini, merisau sana, merisau sini kan. Kena tungau. Baik, tu tamam kan? Tu kan? Baik, maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap lagi qadim, lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Taala dan juga dengan sifatnya. Yang berdiri pada Allah Taala dan juga sifatnya. Maka hakikatnya mana definisi dia tu? Termasuk dan definisi ilmu tu, satu sifat yang tetap, sifat yang wujud, yang subuti, yang qaim, yang berdiri bizatilah dengan zat Allah Taala, lagi yang qadim, lagi azali. Okey, dan dengan segala sifatnya lah. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia ada bahasa Arab tu tuan-tuan. Dia setiap sifat sifat yang wajib Allah Taala tu dia ada definisi dia. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata sifatul wujudiyatun qaimatun bi zatihi ta'ala tata'allaqu bi syai'i ala wajhil ihatah ala ma huwa bihi duna sabaqi khafa'in. Duna sabaqi khafa'in. Satu sifat yang wujudi, ada dengan makna ada atau sungguh, dalam kurungan makna ada atau sungguh, yang berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan zatnya, yang bertakluk berkait dengan satu secara takluk meliputi, mana tahu secara meluas tentang hakikat suatu tanpa didahului oleh sesuatu kesamaran ataupun tidak jelas. Itu mana ilmu. Mana ilmu Allah Taala tu dia tahu tanpa didahului dengan satu benda yang tak jelas. Kalau kita biasa didahului dengan benda tak jelas dulu. Baru bila orang cerita orang kat kita, barulah kita jelas. Oh dah macam tu rupanya. Sebelum ni kita tak tahu macam tu kan. Macam tu. Tapi ilmu Allah Ta'ala macam tu. Dia tidak macam tu. Dia tidak ada tak jelas dulu, lepas tu jelas. Kita ni mula-mula tu tak jelas. Ataupun mula-mula tak tahu. Kita ni mula-mula tak tahu. Lepas tu dongar tak jelas. Lepas tu jelas. Lepas tu lupa. Lepas tu tak jelas balik. Lepas tu tak jelas balik. Lepas tu langsung tak tahu. Tak? Tu manusia lah. Itu sifat manusia. Okey? Tapi tak semua orang dah macam tu. Ada orang kata daripada mula dia tak tahu. Kan? Tapi hakikat kita ni tuan-tuan, permulaan hidup kita ni mesti kita mulai dengan tak tahu dulu. Cuma di penghujung nanti akan ada dua pecahan. Kan? Di penghujung akhir seorang tu ada dua pecahan. Satu memang akhir dia tak tahu juga. Satu lagi di akhir dia tak tahu. Dia tak tahu dan akhir dia meninggal dunia lah. Meninggal dunia lah keadaan dia tahu benda tu. Faham kan? Okay. Yang pertama ni memang dia mula dia tak tahu. Lepas tu sama-sama. Lepas tu tahu. Lepas tu sama balik. Ingatan dah kurang kan? Ingatan dah kurang, sama balik. Dan akhirnya lupa dan tidak tahu langsung dah. Dalam keadaan nyanyuk. Kata nyanyuk akhirnya tak tahu lah. Itu hakikat kejadian manusia macam tu lah. Satu lagi kumpulan pula, dia mulai tak tahu. Lepas tu tak jelas sama-sama. Lepas tu tahu. Okay, lepas tu tetap dia tahu lah. Sampai bila dia tahu hari dia meninggal dunia. Sampailah Allah Ta'ala menjemput nyawa dia akhirnya. Dan keadaan dia tahu seperti itulah. Tapi bila dah meninggal, habislah. Tak tahu lagi kan. Tak habislah.
Itulah hakikat kejadian manusia. Tapi ada Allah Ta'ala ada tak melalui Allah Ta'ala ada tak melalui begitu? Tak tahu, sama-sama tahu. Ada tak Allah Ta'ala melalui begitu? Tidak. Allah Ta'ala tidak ada melalui itu. Tidak ada lupa bagi Allah. Tidak ada lupa. Allah Ta'ala bersifat qadim, kan? Berkuasa, kan? Sedia. Okey? Sama juga seperti qadim tu, mana qadim sedia. Apa mana sedia? Tidak ada awal pada wujud Allah dan tidak ada akhir kepada wujud Allah Ta'ala tu. Atau mana qadim lah, sedia. Ilmu pun tu juga. Mulai daripada Allah Ta'ala tu wujud. Kerana Allah Ta'ala sebenarnya tidak ada pemula wujud dia. Dia sedia saja. Jadi ilmu Allah Ta'ala tu semua meliputi lah. Sama ada benda yang wujud ataupun benda tak wujud. Benda yang gelap ke, terang ke, semut yang hitam ke. Semut yang hitam berjalan di tempat yang hitam, di malam gelap yang hitam. Okey? Semua dia ketahui Allah Ta'ala lah. Macam tu. Itu Allah Ta'ala tahu setiap apa yang dalam hati kita. Apa yang digerakkan dalam hati kita, semua dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Baik. Dan pada yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala tahu benda yang wajib dan pada benda yang mustahil. Yakni syarikul bari. Syarikul bari maknanya Allah Ta'ala ni mustahil ada perkongsian pada diri dia. Apa makna syarikul bari? Perkongsian pada Allah Ta'ala. Ada tak perkongsian pada Allah Ta'ala? Tak ada. Okey, jadi mustahil Allah Ta'ala tu ada perkongsian. Allah Ta'ala tahu dia tidak ada berkongsi. Allah Ta'ala tahu dia tidak ada beranak. Allah Ta'ala tahu dia tidak diperanakkan. Dia tidak diperanakkan. Itu Allah Ta'ala tahu. Semua Allah Ta'ala tahu. Baik. Dan sebagainya, dan pada segala yang harus, yang belum wujud dengan iktibar lagi akan wujud pada masa akan datang. Benda yang belum wujud akan wujud. Semua Allah Ta'ala tahu. Tak? Yang kita tahu ialah benda yang dah wujud. Benda yang dah wujud, okey? Benda yang akan wujud kita tak tahu. Kita hanya boleh buat andaian je lah, andaian, ramalan saja. Okey? Lambaran kita contohnya hujan nak turun. Apa tanda hujan nak turun? Kita tengoklah awan pun dah gelap, kan? Awan dah gelap, maknanya hujan nak turun lah. Tapi betul ke hujan akan turun? Tak pasti. Kan? Boleh jadi kan tiba-tiba terang. Tadi bukan mainlah punya gelap dengan petir, dengan guru puntang. Kita tengok hujan tak? Tak hujan juga. Tapi semua itu berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala. Bayi juga, bayi yang akan lahir, sama ada bayi itu lahir keadaan sempurna ataupun tidak sempurna, cacat ataupun tidak cacat, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, okey. Dan pada yang mustahil, yakni syarikul bari, perkongsian mustahil Allah Ta'ala lah, dan sebagainya. Dan pada segala yang harus, yang berwujud dengan iktibar lagi akan wujud pada satu masa pun semua Allah Ta'ala tahu. Atas jalan yang meliputi kenyataan tiap-tiap sesuatu, sehingga tiada kesudahan bagaimanapun kesudahannya, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada kesudahan, maka Allah Ta'ala mengetahuinya atas jalan tafsir terperinci, kerana Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menghadkan dia. Kerana Allah Ta'ala menghadkan dia, menghadkan syurga tu lah, macam mana besar dia, macam saiz dia, sampai mana tahap syurga tu, sehingga bila, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita tahu syurga tu kekal lah selama. Bila ada hari kebangkitan besok, antara dua je, syurga atau neraka, dan semua tu kekal. Kekal. Dia ada permulaan pada wujud, tetapi tidak ada akhir pada wujud dia. Macam kita ni ada permulaan kepada wujud kita dan ada pengakhiran pada wujud kita. Okey? Tapi bila masuk syurga neraka tu dah tak ada pengakhiran lagi lah. Tapi macam syurga neraka ni dia ada permulaan pada wujudnya dan tidak ada akhir kepada wujud dia. Baik, kemudian kerana takluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut segala maklumat yang diketahui. Kerana takluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut segala maklumat yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dengan makna bersetuju dan muafakat ilmu dengan maklum, kerana yang lagi akan diadakan itu sabit dalam ilmu Tuhan, hanya belum diadakan je lagi. Semua dah Allah Ta'ala dah tahu dah. Kita sebelum wujud dalam dunia ni, Allah Ta'ala tahu tak kita akan wujud? Tahu tak? Tahulah kita akan wujud. Okey, hari ni kita berada di sini, jam sekarang lah. Lepas ni kan kita berada di mana? Tak tahu kan? Tapi Allah Ta'ala tahu tak kita berada di mana? Tahulah. Di mana kan? Contohlah di rumah kita. Contohlah di rumah kita lah, balik tidur kan. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Tapi kita tahu tak besok lepas ni kita akan berada di rumah? Tak tahu lagi kan? Belum tahu lagi. Kalau tak di kan tukang gobah harapan tak kan? Keluar ya daripada pintu kan, nak gobah harapan tak kan? Masya Allah kan? Tak tahu kita kan? Cuba kita hanya boleh buat andaian kita akan balik rumah. Plan kita, perancangan kita akan kita balik rumah dan kita rehat di rumah. Tidurlah. Bila kita bangun, pagi besok lah kita bangun balik. Tapi adakah betul benda itu terjadi? Tak tahu lagi. Semua berada dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Allah Taala menyebut dalam Quran, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, la ta'tina as-sa'ah, kiamat tak akan datang pada kami. Ada kata la ta'tina as-sa'ah, tidak akan datang pada kami itu kiamat. Qul, kata oleh ya Muhammad, bala wa rabbi, ya wa rabbi dan Tuhanku, la ta'tiyannakum alimil ghaibi, sungguh akan datang kepada kamu itu kan perkara kiamat tadilah. La ta'tiyannakum alimil ghaibi, sungguh akan datang pada kamu itu ilmu yang gaib, maksudnya kiamatlah. Kerana Allah Ta'ala tahu setiap perkara yang gaib. La ya'zubu anhu misqala zarratin, tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala itu walaupun satu zarah ataupun satu atom, sama ada di langit ataupun di bumi. Satu atom pun, satu zarah pun tidak pernah tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Okay? Kita banyak benda tersembunyi. Betul tak? Apa yang dalam hati rumah kita pun kita tak tahu. Apa yang dalam hati kekawan kita, sebelah kita, duduk sebelah tu, tahu tak? Tak tahu dah apa dalam hati dia, kecuali dia cakap je. Kalau dia cakap kan, kita tahulah pemanduan tersemat dalam hati dia. Kan? Dalam rumah, hati rumah kita pun kita tahu je. Dia bengang kita ke, dia marah kita ke, kita tak tahu. Betul tak? Baik. Wala asghara min zalik, dan tidak ada yang lebih kecil, wala akbara, dan tiada yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya berada dalam kitab yang terang, Lauhul Mahfuz ataupun ilmu Allah Ta'ala lah. Sama ada benda yang besar, benda kecil, benda yang halus, benda yang terang, kabur, semuanya berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita insya-Allah tuan terbatas kan. Kalau kita dalam pakar pun dalam suatu perkara, kita pakar pun satu benda je kadang-kadang, ataupun dua benda kita pakar. Tak semua benda kadang kita pakar. Walaupun ada juga orang tu digunakan banyak kepakaran. Dia pakar, contoh ulama kan, dia seorang ulama, contoh dia pakar dalam bab tauhid, dia pakar dalam bab fiqh, dia pakar dalam bab apa lagi, bab tasawuf. Okey. Tapi walaupun pakar tu semua, biasanya dia ada satu bidang yang betul-betul dia pakar. Dia ada satu bidang yang dia betul-betul suka bidang tu, dan dia akan lebih tumpukan kepada bidang tersebut. Contoh dari Imam Ghazali kan, Imam Ghazali dia tasawuf kan, dia pakar tak fiqh, dia pakar fiqh, dia pakar tak tauhid, dia pun pakar juga tauhid. Malahan dalam kitab dia pun ada sebut tentang tauhid. Contoh lain kitab Ihya Ulumuddin kan, dalam kitab Ihya Ulumuddin tu Imam Ghazali punya kan, ada tak sebut tentang fiqh? Ada kan? Ada tak sebut tentang tauhid? Ada kan? Tapi dia lebih sebut tentang bab tasawuf. Nampak tak?
Bukan makna dia tak fakar yang lain tu, fakar, tapi dia lebih kepada cenderung kepada tasawuf. Kerana seorang itu tengoklah pada siapa yang lebih cenderung, kepada mana yang lebih cenderung. Betul juga seperti di orang kata di universiti pun. Universiti pun tak semua pensyarah dia akan ajar semua subjek. Dialah yang mengajar di fakulti kejuruteraan. Dia juga yang mengajar di fakulti syariah. Dia juga mengajar di fakulti apa lagi? Perubatan. Okey. Apa lagi? Semua fakulti semua dia ajar. Ada tak pensyarah macam tu? Tak ada. Peninglah pensyarahnya tu. Kan? Akhirnya tumbang dia. Tak lagak dia nak kabur semua kan. Jadi masing-masing ada pengurusan. Tapi Allah Ta'ala adakah begitu? Tidak. Allah Ta'ala semua perkara diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Okay. Seterusnya, yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiada sesuatu, sama ada perkara terang ataupun tersembunyi. Fisirri wa alaniyah. Dalam bahasa Arab dia kata fisirri sama ada secara benda yang sir, wa alaniyah dan benda terang. Semua diketahui Allah Ta'ala. Sehingga barang yang dalam hati dan angan-angan manusia pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang tuan-tuan angan hari ni? Okay, terimam enggak apa tuan-tuan imam berangan-angan hari ni kan? Ada tak diangan-angankan? Ada kan? Semua ada angan-angan lah. Cuma dapat tercapai ataupun tak tercapai lah angan-angan tu. Ada yang tercapai, ada yang tak tercapai. Cuma dalam konteks Islam ni kan, dalam konteks tasawuf kita tak digalakkan tulul amal, panjang angan-angan. Tu tak digalakkan. Okey, angan-angan sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan, kerana sesuatu benda kita nak capai tuan-tuan, nak capai. Biasanya kita angan-angan dulu kan? Kita angan-angan dulu. Macam ada plan, perancangan kan? Aku nak buat ini, buat itu dan sebagainya. Tapi jangan panjang angan-angan buat benda buat tak ada. Gitu. Seterusnya, dan segala turun naik nafas. Segala turun naik nafas semua Allah Ta'ala tahu. Masya Allah. Agak tuan-tuan bernafas satu hari semalam berapa kali tu? Ini tahu tak? Ni saya tengok dalam kitab Aqidatun Najin. Dalam Aqidatun Najin dia kata tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas dia pada tiap-tiap sehari semalam 100,000. 100,000. Setiap orang bernafas 100,000. Tapi yang normal rasanya kan, kalau yang tak normal rasa tak sampai 1,000 kan. Ada juga kadang bernafas terlampau kencang pun ada. Kencang betul nafas kan, saya rasa lebih 100,000. Ini sebut dalam kitab ni lah, Aqidatun Najin, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Patani. Kitab pondok ni lah. Saya ngajar kitab ni di Masjid Pantai. Masjid Pantai sebulan 2 kali. Baik, disebut dalam kitab ni dia kata tiap-tiap seorang manusia itu bernafas dia pada tiap-tiap hari semalam 100,000 dan 24,000 nafas pada yang pertengahan. Dia kata kalau tahap pertengahan ini, pertengahan ialah 4,000 nafas, 24,000 nafas, dan pada tiap-tiap satu nafas daripadanya 1,000 yang mati. Pada tiap-tiap satu nafas itu 1,000 orang yang mati. Okay? Dan 1,000 yang diperanakkan, dan 1,000 yang dibuntingkan, dan padanya itu 100,000 keluasan Allah Ta'ala. Keluasan Allah Ta'ala atas hambanya yang qarib. Qarib yang dekat lah. Mana hamba yang mendatangkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan serta demikian itu sekaliannya. Bermula malaikat itu terlebih banyak daripada sekalian makhluk yang tersebut itu. Kalau malaikat pula lagi banyak pada itulah. Lagi banyak daripada jumlah nafas yang kita bernafas. Okey? Yang normal ialah 100,000 nafas kita bernafas. Tuan-tuan ada kira tak? Tak ada masa nak kira ustaz. Tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan gajin, kira lah. Jantung tuan-tuan tu berapa kali dia berdenyut satu hari. Baik. Kemudian berkata Sang Haji dalam kitab Kanzul Azhar,
bahwasanya segala anak Adam itu 1/10 jin. Anak Adam itu 1/10 jin. 1/10, mana 1/10 jin lah. Dan segala anak Adam dan jin 1/10 sekalian binatang darat dan sekalian manusia. Okey? Dan segala anak Adam itu, anak Adam dan jin itu 1/10 pula sekalian binatang darat. Dan sekalian manusia, jin dan binatang darat pula 1/10 burung. Okey, jin, sekalian binatang darat, sekalian manusia dan jin. Okey, itu 1/10 burung. Dan sekaliannya itu pula 1/10 haiwan. Haiwan yang terdapat dalam laut. Haiwan yang terdapat dalam laut. Dan sekalian binatang di laut dan darat, jin, manusia, semuanya tadi 1/10 malaikat yang ada pada bumi. Yang malaikat yang ada pada bumi. Dan himpun ke sekalian tadi yang tersebut tadi, daripada sekalian jin, manusia, binatang laut, binatang darat, sekalian manusia yang terdapat di bumi pula 1/10 daripada malaikat yang duduk pada langit pertama pula. 1/10 pada malaikat yang duduk pada langit yang pertama. Dan sekalian tersebut tadi campur-campur semua kan, binatang darat, binatang laut lah, semualah, manusia, jin kan, malaikat yang duduk pada langit pertama kan, campur-campur semua 1/10 pula malaikat yang duduk pada langit yang kedua. 1/10 pula malaikat duduk pada langit yang kedua. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi dan arash. Padahal arash itu 1000 bilik. Arash itu pula mengandungi 1000 bilik. Dia sebut dalam kitab ni lah. Tentu kalau ada kitab ni tak? Ada tak kitab ni? Tak ada. Ini kitab lama lah. Kitab lama Jawi ni. Sekarang ni ramai tak tulis Jawi. Tu yang nak dihapus Jawi tu. Nak hapus tulisan Jawi. Kalau hapus tulisan Jawi, habislah. Memang ramai lah kan, tu lah ramai tak boleh bahasa Jawi. Ini yang ada Jawi pun ramai tak terbaca tu kan. Jadi tahniah lah pada tuan-tuan yang tahu Jawi tu. Baik tahu kan tadi saya cakap tadi kan? Nak ulang balik ke? Boleh? Ulang balik. Okey, saya ulang balik lah. Okey, berkata San Haji dalam kitab Kanzul Asrar. Ini dari kitab lain sebenarnya, tapi ditulis kat sini. Anak Adam itu 1/10 jin. Dah. Anak Adam 1/10. Jin 10. Yes. Ada 1/10 jin. Segala anak Adam dan jin pula 1/10 sekalian binatang darat. 1/10 sekalian binatang darat. Boleh? Dan sekalian manusia, jin dan binatang darat 1/10 burung. 1/10 burung. So mana burung lagi banyak daripada jin itu. Dan sekaliannya itu 1/10 haiwan yang laut pula. Sekalian tadi campur-campur tadi kan, binatang Adam dengan jin, binatang darat kan, burung tadi compare dengan binatang dalam laut. Binatang laut lagi banyak lagi. Mana 1/10 dia. 1/10 binatang laut. Dan sekalian binatang laut, darat, jin dan manusia, sekaliannya itu 1/10 malaikat yang ada pada bumi. Malaikat yang duduk kat bumi ni. So mana jumlah malaikat lagi banyak lagi. Kalau nak campur dengan manusia, jin semua campur-campur kan, binatang laut, binatang darat kan, rupanya malaikat yang duduk kat bumi ni ramai daripada mereka lagi. Okey. Kemudian dan dihimpunkan sekalian semua tadi tersebut itu daripada sekalian jin, manusia, binatang laut, binatang darat, malaikat yang ada pada bumi, rupa-rupanya 1/10 malaikat yang duduk pada langit yang pertama pula. Malaikat pada langit yang pertama. Dan sekalian tadi campur lagi. Sekalian ni semua daripada awal ni campur sampailah pada malaikat yang pertama, langit pertama, campur. Akhirnya 1/10 malaikat yang duduk pada langit yang kedua. 1/10 malaikat langit yang kedua. Demikianlah berganda-ganda hingga sampai kepada kursi, sampai per arash. Sedangkan di arash itu ada 1000 bilik. Kata pengarang lah.
Wallahu a'lam bissawab. Faham kan? Tambahan lah dalam kitab ni tak ada. Sekarang saya tambah sikit lah. Jadi kalau kat sini je kan kadang-kadang boring juga kan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dah azan tadi So nak azan dulu. Azan dah lah. Okey, sila. Kita sambung sekali lagi insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Muhammadur Rasulullah. Baik, saya sambung sekali lagi. Kita lihat syarah pula. Ilmu artinya mengetahui atau tahulah, lebih sesuai tahu. Yang dimaksudkan mengetahui dengan ilmu di sini ialah nyata dan terang meliputi tiada sesuatu sama ada benda yang maujud, yang ada ataupun maklum, benda yang tak ada. Okey. Walaupun hal keadaan sesuatu itu sama ada perkara yang ada seperti alam ini, bumi dan langit, diri kita ini sebagainya dan sebagainya, maupun pada perkara-perkara yang tak ada, ia tetap nyata dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nyata dalam pengetahuan Allah. Tu Allah Taala bersifat inkisyaf. Allah Taala ada sifat ada takluk, sifat ilmu dia ada takluk, namanya inkisyaf. Terbuka ataupun nyata ataupun terang bagi Allah Taala. Kalau kita ni banyak yang tertutup. Banyak yang tertutup ataupun terlindung, terbatas. Macam saya cakap tadi, ilmu kita terbatas. Sikit saja Allah Ta'ala, contoh tarik kita wire kan, putuskan wire dalam kepala otak kita lah, urat kita ni putus. Macam mana ingatan kita? Banyak tak benda kita lupa? Banyak terlupa. Kadang rumah kita pun kita terlupa. Tak ingat ni siapa dia kan. Kadang-kadang terjatuh insiden, kepala terontak, tahu tak? Masuk ICU, okay? Sampai koma dalam ICU. Lepas tu dah 2-3 bulan baru sedar. Bila sedar pun orang pun datang tengok, kau ni siapa? Kan? Tak kena dia nak, kau ni siapa? Kan? Ada juga kadang-kadang dia kena. Tapi ada tak kena kan? Itulah mana tarik lah. Nikmat kat situ. Baik.
Kemudian pengetahuan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak terbatas oleh tempat, sama ada tempat yang nyata atau tersembunyi. Tidak terbatas sama ada jarak jauh ataupun jarak dekat. Kita tahu jarak jauh, jarak dekat. Jarak jauh ni dapat juga maklumat kadang-kadang. Sekarang ni zaman teknologi kan. Apa yang berlaku kat Mekah ke Madinah kan, kita tahu juga kan. Walaupun kadang lambat kita tahu, lambat. Contohnya banjir. Banjir berlaku di Mina. Banjir itu berlaku pada hari Senin. Okey, Isnin kan? Hari apa itu? Hari Selasa. Okey, banjir di Mina hari Selasa. Kita tahu ya apa? Hari Rabu. Hari Rabu kita tahu, nampak? Kita tahu tak? Tahu. Tapi lambatlah kita tahu. Kenapa? Kerana jarak jauh. Gitu. Masa. Baik, kemudian sama ada gelap atau terang. Okey. Segala-galanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Inilah sifat mengetahui Allah Ta'ala itu yang mana berbeza dengan sifat mengetahui pada makhluk seperti kita. Sangat berbeza lah. Sifat mengetahui yang ada pada manusia itu terlalu terbatas. Terlalu terbatas dan kita kena usaha. Satu lagi kena usaha kan. Kena usaha untuk tahu. Tak ada tiba-tiba tahu. Tak ada. Tiba-tiba tahu ataupun tiba-tiba alim. Lahir tentang dunia, lahir kita alim. Ada tak? Tak ada kan? Kita mestilah bertatih dulu, belajar daripada sekolah tadika dulu. Lepas itu masuk sekolah darjah 1, sekolah menengah, masuk kolej, universiti. Lepas tu maknanya banyaklah tahap-tahap kita terpaksa lalulah. Tapi ada Allah Ta'ala ada begitu ke? Tidak. Baik, kemudian inilah sifat mengetahui Allah Ta'ala yang mana berbeza dengan sifat mengetahui pada makhluk seperti kita. Sifat mengetahui yang ada pada manusia itu terlalu terbatas. Sesuatu yang disebalik tabir misalnya, kita sudah pun tak tahu. Apa yang berlaku di balik tabir kita tak tahu. Kecuali kalau ada orang pengintai kan. Pengintai tahulah. Kalau tak mengintai tak tahulah. Tapi sifat mengintai pun bukan satu sifat yang baik. Betul tak? Tapi sebab kena tahu, okay? Ataupun contohnya orang tu tugasnya sebagai mata-mata gelap. Betul tak? Dia ni kerja polis dan tugasnya jadi special branch mata-mata gelap kan. Jadi mata-mata gelap ni banyak benda dia tahu. Sebab apa? Dia menyamar sana, menyamar sini. Dia orang pun tak perasan. Rupanya dia polis. Betul tak? Baik, kemudian sifat mengetahui yang ada pada manusia terlalu terbatas. Sesuatu disebut tabir misalnya, kita sudah tak tahu. Tetapi pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Dan pengetahuan Allah Ta'ala tadi adalah terperinci mengenai setiap sesuatu. Nampak? Setiap sesuatu itu terperinci dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ada yang terperinci, ada tak terperinci kan? Kita tahu, tapi tak secara detail. Ada dengar tak? Ada dengar-dengar je tu lah. Ada dengar lah kejadian tu berlaku kat sini. Kau tahu tak secara jelas? Tak tahu. Kecuali kalau orang beritahu, saya tahulah secara jelas. Silahnya kronologi. Tak? Pernah dengar perkataan kronologi? Kerana setiap benda tu kadang orang yang menyiasat satu benda tu, dia nakkan kronologi dia. Macam mana benda tu boleh berlaku? Lebih tahu lah kronologi tu. Baik, kemudian hakikat sifat ilmu itu adalah wajib Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala tadi qadim lagi azali. Artinya ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan dan tidak berkurangan atau bertambah seperti makhluk. Tidak berkurang dan juga tidak atau bertambah. Kalau manusia ni ada berkurang, ada bertambah. Allah Ta'ala tidak ada berkurang dan tidak bertambah. Kalau Allah Ta'ala ilmu Allah Ta'ala itu berkurang bertambah, sama macam manusia lah. Dan Allah Ta'ala macam manusia, sedangkan Allah Ta'ala bukan seperti manusia. Kemudian Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala yang wajib seperti zatnya Allah Ta'ala, kemudian sifatnya Allah Ta'ala dan af'alnya, perbuatan Allah Ta'ala. Dan segala yang harus seperti segala yang baru, dan pada perkara yang mustahil seperti tua anak pada ayah.
Seperti tua anak daripada ayah. Mustahil tak? Mustahil kan? Mustahil tua anak daripada ayah. Tapi boleh berlaku tak? Tua anak daripada ayah. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Sebab benda tu harus. Benda tu harus. Kerana makhluk ni harus. Sifat harus boleh ditukarkan. Api, asal api apa dia? Membakar. Boleh tak api tak membakar? Boleh. Kan? Air, sifat air apa dia? Menghilangkan dahaga kan? Boleh tak air tidak menghilangkan dahaga? Boleh. Kenapa? Ini makhluk. Benda makhluk Allah Ta'ala boleh tukar dia punya sifat dia. Okay? Seperti anak tua daripada ayah. Seperti yang berlaku pada Nabi apa tu? Uzair. Nabi Uzair kan? Di mana Nabi Uzair itu dimatikan selama 100 tahun. Bila dia sebelum dia mati, dia ada seorang anak. Dia ada seorang anak. Bila dia mati 100 tahun, kemudian dibangkitkan semula, dia dapati bahawa anak dia lagi tua daripada dia. Nampak? Anak Uzair lagi tua daripada dia. Masya Allah tuan-tuan. Pernah berlaku tak tu? Pernah. Dululah. Tapi sekarang pernah berlaku tak? Sekarang tak berlaku lagi lah. Kalau berlaku tak tahu macam mana lah. Kalau tahu macam mana lah. Tak tahulah kalau berlaku kan. InsyaAllah. Begitu juga Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang tidak wujud. Seperti syarikul bari. Sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Dia tidak ada persekutu. Tidak ada satu pun yang boleh menyerupai Allah Ta'ala, sama ada manusia atau sebarang makhluk yang lain. Inilah yang dimaksudkan Allah Ta'ala tadi bersifat ilmu, terang ataupun inkishaf pada segala perkara yang mustahil. Benda yang mustahil pun Allah Ta'ala tahu bahawa benda tu tak ada. Kan? Allah Ta'ala tahu dia tidak ada sekutu. Allah Ta'ala tahu dia tidak ada anak. Allah Ta'ala tahu dia tidak diperanakkan. Kerana setiap benda itu termasuk dalam sifat mustahil. So maknanya Allah Ta'ala tahu sifat mustahil. Benda yang mustahil Allah Ta'ala tahu. Faham kan? Kemudian inilah yang dimaksudkan Allah Ta'ala bersifat ilmu, terang dan jelas pada perkara yang mustahil. Jadi sama ada perkara yang harus itu telah ada seperti alam ini, ataupun perkara yang harus itu belum ada, bakal untuk dijadikan, diadakan, semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Ini cukup sekarang tu jangan. Okey, ada soalan tak? Sebelum saya tutup. Kalau ada pertanyaan lah. On tu ni. Kan saya kata saya tak nampak tu dah. On ke tak on saya tak tahu. Kata technician kata on. On lah tu. Tapi dia sini gelap sikit lah. Saya tak tahu kenapa gelap. Sebab banyak tempat lain juga kita buat live terang. Tapi sini gelap. Saya buka balik gelap. Tak tahu kenapa gelap. Lampu ni ke apa saya tak tahu. Okey, ada soalan Tak ada? Okey, tak ada, tak apa. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina syarika ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain yustajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu